Assalamualaikum dan salam sejahtera. MCG Report edisi kali ini bersama saya Hazrina Zuraidin. Tak sedar ada dalam perairan Malaysia. Itu alasan diberikan nakhoda kapal apabila ditahan kerana berlabuh di wilayah perairan Malaysia secara haram. Bertindak atas aduan dan risiko pencabulan kedaulatan negara, Maritim Malaysia melancarkan OPHAS jangkar haram bagi menangani isu tersebut. 5 kapal, 4 bot, 2 pesawat udara serta 2 tim pasukan tindakan khas dan penyelamat diatur gerak untuk melaksanakan operasi tersebut. Kita akan tangkap semua kapal-kapal ini. Kita akan tahan dia. Di bawah MSO iaitu Section 491B bracket 1 iaitu berlabuh tanpa kebenaran pengarah Jabatan Laut dan juga Akta Bius Api. Diharap pemilik kapal ataupun kapten kapal kalau dia baca news, dia kena be careful. Dia kena berhati-hati. Beredar sekarang di dalam Malaysian Territorial Waters atau laut wilayah Malaysia. Operasi bermula pada 24 Mac lepas di perairan Johor Timur dengan menyasarkan kapal-kapal yang berlabuh tanpa kebenaran di dalam wilayah perairan Malaysia. Kapal yang dikesan bersau secara haram akan terlebih dahulu dihubungi melalui radio dan berikan masa 4 jam untuk beredar dari perairan Malaysia. Sekiranya mereka gagal keluar dan tidak memberi kerjasama, Maritim Malaysia menerusi pasukan tindakan khas dan penyelamat akan diturunkan dari udara menggunakan pesawat udara AW139 dan terus menahan kapten kapal untuk tindakan lanjut. Sepanjang tempoh 24 Mac hingga 31 Mac 2021, sekurang-kurangnya 18 buah kapal ditahan dan kira-kira 78 buah kapal dagang yang bersau secara haram telah keluar dari perairan Malaysia. Dan saya ingin melaporkanlah dengan cita-citanya operasi ini nampakkan satu kejayaan yang bagi saya yang sangat besarlah dalam misi kita pastikan kesejahteraan dan keselamatan di kawasan Tompok Utara di Johor Timur ni. Mulanya kita mulakan operasi pada 24 hari bulan itu sebanyak 105 vessel dagang yang berada di kawasan MTW kita lah. Kita akan terus buat penanganan. Namun yang sama kita akan pastikan terutamanya melalui media-media yang ada ni untuk menghebahkan lagi lah apa keseriusan kita, seriusnya kita berkenaan dengan isu pelabuh tanpa kebenaran ini yang boleh mendatangkan isu keselamatan di perairan berkenaan. Dan juga kita tahu kawasan itu ada kawasan laluan utama kapal-kapal nak keluar daripada timur dan barat dan sekiranya berlakulah kemalangan sebab panggil safety of navigation tak pasang dan berlaku kebenaran sebagainya tak dikawal yang menyebabkan isu keselamatan yang besar Jadi aset udara kita dan juga pasukan tindakan khas kita at any time 24/7 available untuk mengekang perkara ini dari terus berlaku kepada yang proses 18 bot yang kapal kita tahan ni, kita akan proseskan mahkamah dan dari situ juga kita akan lihat apa je kekangan-kekangan yang kita hadapi dalam keadaan konflik sekarang ni pun kita tak pasti mungkin ada masalah yang akan timbul lah, tapi kita akan cuba mengatasi masalah tersebut lah. Berdasarkan statistik daripada tahun 2017 hingga 2021, sebanyak 176 kapal dagang telah didakwa di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952 dengan hasil kompaun lebih 11.48 juta ringgit. Sungguh pun OPHAS jangka haram berjaya menurunkan statistik kapal berlabuh secara haram dengan drastik dan efektif. Namun, OPHAS ini akan diteruskan dari semasa ke semasa. Isu pencerobohan bot nelayan asing Vietnam satu isu yang tak berkesudahan. Kegiatan mereka yang menceroboh masuk perairan Malaysia untuk menangkap ikan menyebabkan hasil laut negara berkurang. Mereka ini mencabul kehormatan Malaysia dengan pelbagai taktik kotor,
sama ada menceroboh masuk secara nyata ataupun menyamar dengan menggunakan bot-bot berpendaftaran palsu yang mempunyai lesen perikanan Malaysia. Usaha membantras aktiviti mereka itu hingga kini tidak pernah berhenti. Tangkapan demi tangkapan dibuat. Untuk pertengahan bulan ini sahaja, 13 bot berserta 81 awak-awak bersama tekong kesemuanya daripada Vietnam telah ditangkap Maritim Malaysia. Di Mersing, Johor, 8 bot nelayan dengan nombor pendaftaran tempatan namun memiliki ciri-ciri bot nelayan Vietnam telah menimbulkan curiga di kalangan penduduk setempat. Berdasarkan risikan dan pemantauan zon maritim Mersing, akhirnya membawa kepada tangkapan. Kesemua 8 bot terbabit bersama 52 warga Vietnam ditahan di Jeti Haram 3.2 Batu Nautika dari Muara Sungai Endau sekitar jam 8.45 petang 1 April lalu. Selain lesen bot yang telah tamat tempoh, dokumen pengenalan diri yang dikemukakan kesemua nelayan terbabit juga meragukan. Pemeriksaan ke atas data dan rekod lama daripada sistem GPS beri petunjuk bahawa bot telah melakukan perjalanan dari Vietnam. Akhirnya, kesemua bot ditahan dan semua nelayan ditangkap. Manakala di Terengganu 4 April yang lalu, 4 bot nelayan asing Vietnam yang menceroboh perairan negara ditahan KM Gemia menerusi okuda laut di kedudukan sekitar 110 hingga 113 Batu Nautika dari Muara Kuala Terengganu. 24 awak-awak termasuk tekong berusia antara 30 hingga 58 tahun warga Vietnam gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah semasa diperiksa dan ditangkap. 4 bot termasuk hasil tangkapan laut, bekalan diesel dan peralatan menangkap ikan yang dianggarkan bernilai hampir 2 juta ringgit dirampas. Menerusi Ob Naga Barat dan Ob Damai yang dilaksanakan Maritim Negeri Kelantan, sebuah bot nelayan asing Vietnam berjaya ditahan 9 April lalu. Bot Peronda Maritim Malaysia mengesan bot berwarna hijau terbabit sekitar jam 3 petang. Jari sedang dirapati bot Peronda Maritim Malaysia. Bot nelayan asing terbabit melarikan diri dengan bertindak melepaskan tali pukat sebagai taktik melepaskan diri. Selain itu, bot terbabit turut bertindak meletakkan besi penghadang di bahagian sisi untuk mengelak daripada dinaiki penguatkuasa. Selepas lebih 30 minit dikejar, bot nelayan asing terbabit berjaya dihentikan lebih kurang jam 3.35 petang pada jarak 57 Batu Nautika daripada Muara Tok Bali. Pemeriksaan mendapati bot bersama 3 awak-awak termasuk tekong warga Vietnam berusia antara 30 hingga 38 tahun itu tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Semuanya ditangkap manakala bot, hasil laut, diesel dan peralatan menangguk gamat dirampas dengan anggaran nilai RM300,000. Selain daripada penguatkuasaan serta tangkapan yang berterusan ke atas nelayan asing, langkah-langkah produktif lain wajar diambil bagi memastikan sumber makanan laut negara terus dipenuhi. Kaedah perikanan yang dilakukan oleh nelayan haram selama ini sedikit sebanyak telah menjejaskan ekosistem laut negara. Sebagai langkah untuk memelihara dan mengembalikan semula biodiversiti marin yang musnah, 2 bot nelayan asing Vietnam ditenggelamkan sebagai tukang tiruan di perairan Pulau Bidong, Terengganu 8 April lalu. Syamil Saleh ada laporannya. Kedua-dua buah bot yang telah dijatuhi Perintah Lucut Hak ini merupakan sumbangan Maritim Malaysia kepada pihak Universiti Malaysia Terengganu bagi aktiviti penyelidikan kajian akademik di Stesen Penyelidikan Alami Marin UMT Pulau Bidong. Penenggelaman itu juga sebagai satu mesej dalam menzahirkan keseriusan Malaysia berhubung isu pencerobohan nelayan asing ke perairan negara. Upacara penenggelaman ini merupakan pelupusan buat kali ke-9 bagi tahun ini oleh Maritim Negeri Terengganu dan dijangkakan sebanyak 38 bot bakal ditenggelamkan setelah mendapat perintah lucut hak daripada mahkamah.
Sehingga kini, sebanyak 104 buah bot telah ditenggelamkan sebagai tukun tiruan di sepanjang perairan Terengganu dengan anggaran nilai RM156 juta. Sehingga kini, sejumlah 104 buah bot telah ditenggelamkan sebagai tukun tiruan di sepanjang perairan Terengganu ini. Di mana proses pelupusan ini kadang-kadang memakan masa. Bukannya seminggu dua, berbulan, bertahun. Against cepatnya kita selesai urusan mahkamah, maka cepatlah kita laksanakan. Selain itu, sebagai satu strategi baru, Maritim Malaysia bersama dengan pengawal pantai Vietnam bakal memeterai memorandum persefahaman MOU bagi menangani isu pertubuhan bot nelayan negara itu dalam perairan Malaysia. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksmana Maritim Datuk Muhammad Zubair Matsum berkata, satu perjanjian persefahaman antara kedua-dua agensi pengawal pantai Malaysia dan Vietnam akan ditandatangani sebaik saja draft perjanjian itu diluluskan Jabatan Peguam Negara. Dan kita masih dalam peringkat draft untuk melaksanakan perjanjian persefahaman MOU dengan Vietnam Coast Guard, yang mana draft MOU ni dah hampir siap dah pun. Ada sikit-sikit lagi kita nak prepare sikit di bawah dilihat atau disemak oleh Jabatan Peguam Negara lah. Yang saya yakin apabila kedua-dua belah pihak FMM dan Vietnam Coast Guard bersetuju untuk menandatangani MOU ini, dalam tu kita ada sebut juga persefahaman ataupun kerjasama dari pelbagai bidang. Salah satunya adalah penguasaan, yang keduanya adalah cari selamat. Dan yang ketiganya mungkin latihan. Kita boleh berkongsi pengalaman. Saya agak yakinlah kalau perjanjian ini ataupun kerjasama ini yang dapat ditandatangani di antara FMM dan Vietnam Coast Guard, kita boleh lebih senang kita melaporkan kepada Vietnam Coast Guard yang ada di laut kehadiran bot-bot nelayan daripada Vietnam yang menceroboh perairan Malaysia. So itu kita yakinlah. So saya jangkakan kerjasama ni adalah akan ditandatangani dalam tempoh masa yang dekat inilah. Dalam pada itu, usaha mengekang aktiviti pencerobohan nelayan asing ini juga memerlukan kepada keupayaan aset berteknologi tinggi, penambahan aset-aset baru ke dalam inventory aset maritim Malaysia serta aplikasi teknologi canggih menjadi nilai tambah kepada usaha memerangi aktiviti haram itu. Penggunaan pesawat tanpa pemandu UAV berteknologi tinggi bakal digunakan seiring penambahan aset membabitkan 3 kapal peronda luar pesisir OPV baharu yang bakal diterima serta perolehan sebuah kapal misi pelbagai guna MPMS yang telah diluluskan peruntukannya dengan kos membabitkan RM280 juta. Kita dalam pembinaan 3 buah kapal jenis kapal ronda pesisiran pantai, yang mana sepatutnya kita dah dapat pada tahun ni. Kapal yang pertama, kapal tu dah yang first ship ni dah ready semua dah. Ada 3 biji. Sepatutnya by tahun depan ketiga-tiga biji ni dah diserahkan. Tapi ada kelewatan. Mungkin disebab COVID ni lah. Dan kita pun telah diluluskan, FMM telah diluluskan sebuah peruntukan, sebuah kapal bernilai 280 juta kalau tak salah. Peruntukan 280 juta. Kapal daripada kelas multi-purpose mission ship. Multi-purpose ship ni, kita lihat sekarang ni, kita perlu berada di tengah laut, di persempadanan untuk mengelakkan dia. Kalau kita duduk sekejap, kita balik, dia orang pun masuk. Kita kena hadirkan diri betul-betul di persempadanan. Dan kapal ni juga dilengkapi oleh drone. So, kita letak kapal tu di border, drone akan fly dulu, akan buat pengawasan. Dia dapat kesan saja bot apa ni nelayan asing, dia akan sampai live kepada kapal. Sini ada 2, sini ada 4, sini ada 5, dia live. Dia feed kepada kapal induk ni tadi.
Kapal induk ni hanya akan turunkan 4 bot ni. Zap turun, kejar, tangkap. Bila tangkap, kita ada backup pula kapal-kapal yang kapal ronda pesisiran pantai ni kita akan paskan pada dia. Dia yang akan bawa masuk. Mana kapal multi-purpose mission ni kekal duduk situ, tak tinggal. Tidak tinggal ke tempat tu. Bermakna konsep ini saya lihat lebih efektif lah. Lebih efektif. Usaha demi usaha dilakukan Maritim Malaysia, terutama dalam memerangi isu kemasukan bot nelayan asing dalam negara ini. Tangkapan demi tangkapan dilaksanakan. Namun sekiranya masih ada musuh dalam selimut atau duri dalam daging, jelas isu ini tidak berkesudahan. Laporan Syamil Saleh untuk MCG Report. Itu sahaja buat ketika ini. Kru produksi MCG Report mengucapkan selamat berpuasa. Betulkan niat, tingkatkan amalan dan sentiasa patuhi peraturan. Amalkan norma baharu, kita jaga kita. Salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.